apa perlunya kita highlightkan zallat para ulama ni? Apa perlunya kita rendah-rendahkan walaupun ada sisi yang yang tak nampak ataupun tak dizahirkan dalam sejarah, sisi keaiban para ulama ni, tapi apa perlu untuk kita zahirkan benda tu? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama bertemu, untuk kita berada di dalam satu majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ia sebagai raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Sekiranya kamu lalu di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kepuasan daripadanya. Maka sahabat tahu adanya tempat yang nama dia Raudhah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu bahawa ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka antara kedua tempat ini ada kawasan yang dinamakan sebagai Raudhah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyebutkan bahawa di sana adanya taman-taman lain, taman-taman di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi datangkan dengan lafaz plural, lafaz jamak, idza marartum bi riyadil jannah. Riyad adalah jamak kepada plural kepada raudhah. Okey. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut banyak, maka para sahabat sudah tentu tertanya-tanya, sebab nak dapat kawasan raudhah tu sikit kecil kawasannya. Okay, lalu nak dapat katalah orang yang nak mencari kepuasan dengan raudhah, tambah lagi pada zaman kita sekarang ni, mana nak masuk raudhah pun kena register, kena ikut giliran baru dapat masuk. Lalu bukan semua orang dapat kelebihan, dan orang yang dapat kelebihan nak mengulangi kelebihan tersebut pun susah nak cari. Tetapi kemudiannya Nabi SAW bagi tahu bahawa di sana ada taman-taman syurga yang lain, iaitu apabila ditanya kepada Nabi SAW, maka jawab baginda, hilaqul zikri, halaqah-halaqah zikir. Yang mana apa yang dimaksudkan dengan halaqah zikir? Dekat sini kita kena tahu nas-nas wahyu, sama ada Al-Quran Karim ataupun hadis Nabi SAW, dia menggunakan bahasa Arab yang difahami. Okay? Walau bagaimanapun, bila kita nak memahami apa yang Nabi SAW nak sampaikan ataupun apa ayat Quran nak sampaikan kepada kita, maka kita kena faham dengan bahasa Arab pada zaman Nabi SAW. Kita tak boleh faham Al-Quran ni, nas wahyu, kita tak boleh faham Arab dia dengan bahasa Arab moden. Sebab bahasa ni dia mengalami evolusi, dia mengalami perkembangan. Lalu ada perkataan-perkataan yang dahulunya tak ada dalam bahasa Arab, tiba-tiba ada pula dalam bahasa Arab. Okay, contoh jawal. Jawal apa dia jawal? Handphone. Mana nak handphone pada zaman Nabi SAW? Tak ada. Ya, ataupun mahmul. Mahmul ni laptop. So mana kita nak jumpa perkataan-perkataan ini? Ataupun rajulun ali, robot. Robot ni insan automatik dia panggil.
Okey, so perkataan-perkataan ni semua adalah perkataan yang masuk di dalam bahasa Arab setelah berlaku perkembangan zaman, adanya teknologi, maka keluarlah perkataan-perkataan baru. Lalu bila kita nak memahami nas-nas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak dapat lari untuk memahaminya seperti mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila berlaku macam contohlah ayat yang biasa orang persoalkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, perkataan istawa dalam bahasa Arab. Okay. Perkataan istawa dalam bahasa Arab daripada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dengan membawa makna tinggi ke atas. Ala wartafa'a. Okay. Al-ala, al-ulu ataupun al-irtifa'. Benda yang tinggi. Tapi kemudiannya kita jumpa ada tafsiran yang menyebutkan bahawa perkataan istawa dia datang dengan makna istaula. Lalu didatangkan satu syair Arab menunjukkan bahawa perkataan istawa ni dulu pernah digunakan dan difahami maknanya sebagai istaula. Lalu kita pun kata kita terima makna istawa dengan makna istaula. Tapi bolehkah kita letak makna istaula ni dalam nas wahyu? Kalau kita pakai hari ni, katalah istawa fulanun ala makan kaza. Boleh tak kita bagi makna dekat situ, lelaki ini menguasai kawasan tersebut? Maka kita kata kita boleh terima, sebab dia dah digunakan dalam bahasa Arab. Cumanya bila kita nak letak makna istaula di dalam nas wahyu, maka kita kena tengok adakah orang Arab pada zaman Nabi SAW mereka faham makna istawa dengan makna istaula atau tidak. Lalu dari segi sejarahnya pun kita dah boleh membuktikan bahawa ada beberapa kefahaman manusia, tafsiran manusia, terjemahan terhadap perkataan-perkataan di dalam wahyu yang kurang tepat. Sebab apa? Ataupun tidak tepat langsung. Kenapa? Kerana tidak digunakan atau tidak dikenali makna tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hilaqudz zikri, halaqah zikir. Halaqah zikir. Ya, halaqah benda yang makruf. Halaqah zikir ni halaqah orang Arab tahu sebab Nabi SAW antara benda yang Nabi SAW larang sebelum kita menunaikan solat fardu ataupun solat Jumaat adalah tahalluq. Kita buat halaqah. Ada orang buat halaqah kiri, buat halaqah kanan. Dan benda ni yang menyebabkan Umar bin Khattab dia himpunkan manusia untuk qiyam Ramadan dengan satu imam. Sebab apa? Sebab dia tahu Nabi SAW tak suka dalam masjid ni ada banyak halaqah. Ada halaqah, bukan halaqah majlis ilmu tak apa. Halaqah tahfiz Quran tak apa. Ni halaqah orang kadang datang masjid awal untuk sembang. Yang ni cakap tentang isu tu, yang ni isu tu. Sebab apa? Sebab zahirnya bila banyak halaqah dalam masjid ni, bila banyak kumpulan dalam masjid ni, seolah-olah menggambarkan orang yang duduk dalam masjid ni jiwa mereka berlainan, hati mereka tidak bersatu. Maka kerana itu Nabi SAW larang. Lalu perkataan halaqah ni sudah ada pada zaman Nabi SAW. Cuma bila disebut tentang hilaqudz zikri, halaqah zikir, apa yang ada dalam gambaran kita sekarang ni bila kita kata halaqah zikir, kita buat halaqah bulatan dan kemudian kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Itu maksud hilaqudz zikri. Namun sahabat yang memahami ataupun yang mendengar hadis-hadis Nabi SAW ni, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila disebutkan tentang hilaqudz zikri, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan hilaqudz zikri adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Lalu Nabi SAW perumpamakan majlis-majlis ilmu ini bagaikan taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam kita kalau pergi taman ni, taman ni ada banyak jenis taman. Ada taman buah-buahan, ada taman bunga, ada taman haiwan. Lalu setiap kita pergi taman ni, kita tak pergi saja-saja.
kita pergi dengan ada tujuan, ada matlamat. Okay, dan Nabi SAW kata, masuk taman ni maka ambillah kepuasan. Kita pun dah bayar mahal kalau masuk zoo negara. Takkan nak tengok separuh haiwan je. So tak berbaloi, kita nak tengok penuh. Kita nak pergi taman bunga, taman burung, kita tak akan pergi separuh jalan, kita akan masuk penuh. Sebab apa? Kita dah dah dapat masuk ke taman tu, lalu sayangnya kalau kita tidak ambil kepuasan daripadanya. Maka satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghimpunkan kita di dalam majalisul ilmi, halaqah-halaqah zikir, di mana kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam ini, kita akan membicarakan tentang tafsir yang dinamakan sebagai Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, iaitu sebuah tafsir karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau pergi kat negara Arab ataupun kat Arab Saudi, dia panggil perkataan belakang tu, penisbahan Syekh sebagai As-Sa'di. Tapi kita tak ada masalah lah, As-Sa'di ataupun As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Lalu kita sebutkan bahawa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, sebelum kita nak ambil ilmu daripada seseorang, kita kena pastikan bahawa dia mempunyai benda yang kita nak ambil. Kaedah yang diletakkan oleh manusia biasa, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu ataupun tak memiliki benda yang kita nak, dia tak akan boleh bagi. Contohlah, kita nak belajar main bola contohnya, tapi kita pergi jumpa dengan orang yang kaki bangku. So rasanya dia boleh ajar tak kita nak main bola? Ataupun kita jumpa dengan pemain bola yang tak tahu cara nak buat taktikal dalam ni. So boleh tak kita belajar main bola daripada orang seperti ini? So dia tak boleh. Pasal apa? Sebab faqid, dia tidak memiliki benda yang kita nak daripada dia. Kita nak belajar ilmu perniagaan contohnya, tapi belajar daripada doktor perubatan, tak kena. Kita nak belajar apa contohnya, berniaga, tapi belajar daripada ustaz. Ni banyak kan ustaz-ustaz yang berniaga kan. So nampak dia punya bukan, kita tak kata salah, tapi kita kena pastikan satu perkara. Satu perkara iaitu, kalau kita nak ambil daripada dia sesuatu, kita ambil faedah daripada dia, kita kena pastikan benda tu ada pada dia. Dan kalau benda tu ada, tak kisah dia punya status dia macam mana. Hatta dia seorang petani sekalipun, tapi dia ada ilmu. Petani yang ada ilmu handasah, ada ilmu kejuruteraan. Lalu dia mahir dalam nak buat mesin ke, nak buat yang kenderaan yang nak bajak sawah tu, dia ada kepakaran dalam bidang tu. Walaupun status dia petani, tapi kita boleh belajar daripada dia. Walaupun dia seorang pilot kapal terbang contohnya, tapi dia ada ilmu pengetahuan dalam agama. Kenapa kita nak kita nak menafikan ataupun kita nak mengharamkan diri kita daripada kebaikan yang ada pada dia, hanya kerana kita kata status dia tak kena dengan masyarakat semasa sekarang ni. Kalau nak belajar agama, mesti kena belajar dengan ustaz. Tidak semestinya. So faqidu syai' la yu'ti. Lalu bila kita nak pergi pada buku-buku, karangan-karangan, ilmu-ilmu, kelas-kelas pengajian, maka kita kena pastikan dulu bahawa orang yang kita nak ambil ataupun sumber yang kita nak ambil itu adalah sumber yang ada ilmu. Sebab kalau contoh kita kata, saya nak menghadirkan diri ke majlis ilmu, maka kena pastikan bahawa dalam tu benda yang dibicarakan, sumber yang membicarakannya adalah orang yang mempunyai ilmu ataupun kitab yang ada ilmu di dalamnya. Maka kerana itu, kebanyakan kitab-kitab bila dia nak mulakan kitab ni, percetakan kitab-kitab ni, maka mereka akan mulakan dengan khalfiyat, latar belakang penulis. Pasal apa? Sebab latar belakang penulis ni lah yang menceritakan kepada kita adakah benda yang kita nak boleh dapat daripada penulis ini dan daripada kitab yang dia tulis. Maka diceritakan bahawa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala belajar ilmu, walaupun tak macam para ulama' dahulu yang pergi rihlah ilmiah keluar negara. Hatta bukan setakat tak pergi belajar kat dalam Saudi tu, tak keluar pun daripada kawasan Uyainah.
Okay, kawasan Syekh Abdul Rahman ni, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dia tak keluar pun daripada kawasan Uyainah, kawasan tempat tinggal dia. Dan itu bukan sesuatu yang kita kata memberi intiqas, merendahkan kemampuan ilmu dia. Macam kita cerita sebelum ni, kadang-kadang ada orang dia terlalu berbangga dengan ilmu ataupun dengan syekh-syekh yang ada dekat tanah Arab. Okay? Dia kata kalau nak belajar ilmu agama kena pergi dekat Madinah, pergi kat Jordan. Okay. Kita kata tak ada masalah sebab mereka orang Arab. Okay, kefahaman mereka, daya pemikiran mereka mungkin lebih hebat daripada orang-orang yang ada dekat Malaysia. Tetapi jangan sampai ke tahap kita terus intiqas, memang merendahkan habis. Apalah ada dekat Malaysia ni, siapa yang boleh dinamakan sebagai alim dekat Malaysia ni. So itu terlalu merendahkan, terlalu bukan merendah, terlalu merendah-rendahkan ilmu yang ada dekat tanah air kita. Okay, maka kita tengok kita cerita tentang Al-Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik pun tak pergi rihlah ilmiah. Imam Malik tak pernah keluar daripada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Belajar ilmu dekat situ, mengajar ilmu dekat situ, lahir dekat situ dan meninggal pun dekat situ. Sama macam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Lalu daripada kita tengok perjalanan hidup dia, daripada kecil dia didedahkan dengan hafazan, dengan hafalan Al-Quranul Karim. Dan ini yang sepatutnya kita letak pada anak-anak kita. Okay. Sebab pada hafazan ataupun pada hafalan ni, tak kira lah hafal Al-Quran ke ataupun hafal kitab-kitab ke ataupun hafal maklumat-maklumat ke. Katalah anak nak jadi saintis contohnya, maka bagilah dia hafal ensiklopedia tu, Britannica ke apa lagi dia punya ensiklopedia yang ada, National Geographic ke. So hafal maklumat dalam tu. Ataupun nak belajar agama, ada mutun-mutun ilmiah, maka bagi dia hafal mutun ilmiah. Nak bagi dia hafal Quran, nak bagi dia tahu ilmu Al-Quran, bagi dia hafal Al-Quran. Apa yang ada pada hafalan ni sebenarnya? Mungkin hafalan ni boleh dari satu segi dia menampakkan kehebatan orang lah. Tengok orang ni hafal 5 matan, ni 10 matan, ni hafal 30 juzuk Al-Quran, ni hafal 100,000 hadis. So dari satu sudut nampak kehebatan akal dia. Tetapi apa yang lebih penting daripada itu sebenarnya, ada satu sudut pandang di mana kalau kita tengok perbezaan orang-orang yang memulakan kehidupan dia, pendidikan anak-anak ni dengan hafalan, dengan orang yang mulakan pendidikan anak-anak ni dengan akal, berfikir. Okay? So berbeza. Okay. Anak yang mula berfikir, walaupun kita kata setiap suatu ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Okay, tapi bila kita ajar anak menghafal, hafal ni adalah benda yang sedut je. Mak Saleh, orang barat dia panggil apa? Spoon feeding. Buka mulut je. Masuk. Okay. Dari satu segi, kelebihan yang ada dari aspek menghafal ni adalah kita ajar anak kita supaya dia boleh bertalaki, ada istislam, menerima. Okay. So apa yang kita bagi, terima. Okay. Dari satu segi. Sebab apa? Sebab agama kita, bila kita nak cerita tentang agama, Allah Ta'ala namakan agama ni sebagai Islam. Inna dina indallahi al-Islam wa sammakumul muslimin. Allah Ta'ala namakan kita sebagai Islam. Dan apa maksud Islam? Islam maksud dia apa? Total submission. Okay, Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau kita tak mampu nak terima ataupun Allah Ta'ala bagi perintah, kita setiap kali datang perintah kita persoal. Kita kata okey, kita kena fikir dulu perintah ni perintah apa. Okay, Allah Ta'ala datangkan larangan, kita kena fikir dulu larangan ni larangan apa. So apa jadi pada perkataan Islam ni? Dia tak jadi. Sebab tu antara kelebihan kalau kita bagi didikan hafalan pada anak kita daripada awal dia punya pembelajaran dia, antara kelebihan yang ada adalah dia mampu untuk orang bagi pada dia, dia hadam. Orang bagi pada dia, dia hadam. Okay? Akal perlu juga. Okay? Tetapi kita mulakan dulu. Sebab kalau kita tengok budak-budak, kalau yang kita tengok budak-budak yang dididik daripada kecil dengan matematik, dengan sains, okey, berfikir dulu sebelum buat sesuatu. Okay, walaupun di sana ada kebaikan dia, tetapi kita tengok dia bila sampai usia yang dia rasa akal dia ni dah cukup matang, akal dia dah hebat, dia akan mula mempersoalkan arahan-arahan orang.
ibu bapa dia punya kata-kata, ibu bapa dia punya tindakan, guru-guru dia punya tindakan, dia akan mula mempersoalkan. Sebab apa? Kita didik dia daripada kecil dulu, permulaan dia adalah kena fikir dulu. Apa dia orang bagi pada kamu, kamu fikir dulu. Okay? So kalau kita tengok para ulama dahulu, kenapa para ibu bapa mereka bila nak mulakan pengajian agama dengan mereka, dia tak mula dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang kena pergi pada ayat Al-Quran, kena pergi pada hadis-hadis Nabi SAW, bawa keluar hukum daripada situ. Okay? So itu penggunaan akal. Okay? Tapi mereka mulakan dengan hafalan Al-Quran, dengan hafalan hadis-hadis Nabi SAW, supaya benda pertama yang mereka dapat buat bila masuk dalam cabang ilmu, terutama ilmu agama ni, adalah dia boleh talaki, dia boleh terima benda tu, dia boleh istilam, dia boleh menerima benda tu, dan dia boleh pegang dulu. Kemudian bila dia dah pegang, dia dah terima, barulah bincang soal dalam. Macam contoh kita bagi para sahabat Nabi SAW, mereka ni fuqaha. Okay, para sahabat Nabi ni golongan ulama. Okay, mungkin kita sebab nama mereka ni tak segah nama ulama empat mazhab. Okay, nama mereka ni tak segah nama ulama-ulama hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mereka ni alim, mereka ni ulama. Okay. Lalu kalau kita tengok apa perbezaan antara keadaan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat dengan zaman seterusnya, zaman di mana orang mula berfikir, bila ambil agama ni diambil dengan akal dulu, berfikir dulu. Okay? Kalau kita tengok sekarang ni, kalau lah kata kita ambil satu hukum, kalau kita ambil satu hukum, apa hukum yang kita nak ambil? Katalah kita nak bayar zakat. Ambil mana-mana hukum lah. Kata okey, kita ambil solat lah. Okay. Solat. Okay. Apa hukum solat? Kita ambil solat yang dia bukan fardu. Benda fardu ni kita kata qiyamul lail. Okay, qiyamul lail. Wa minal laili, Allah Taala kata dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud kita pada malam hari adalah nafilah, adalah satu sukarela, benda yang kita buat secara sukarela pada Allah Subhanahu wa taala, benda yang sunat lah dalam istilah fiqh dia. Okey, kita zaman sekarang ni bila kita kata okey, ada solat nama dia qiyamul lail, apa kita punya gambaran awal sekali tentang qiyamul lail ni? Kita akan tanya dulu, solat ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, ataupun harus? Okay, itu benda pertama. Datanglah apa-apa hukum pada kita sekarang ni, kita akan mula bicarakan dia dengan haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke. Okay. Dan itu yang membezakan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala. Para sahabat ni bila mereka dapat perintah Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, Allah Taala sebut dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Walaupun perintah tu pada Nabi SAW, tapi para sahabat pernah tak kita dengar mana-mana sahabat lah, Ibnu Abbas ke, Abdullah bin Mas'ud ke apa, bila mereka bagi fatwa, mereka akan kata hukum ni adalah wajib, hukum ni adalah sunat. Pernah tak kita dengar para sahabat sebut macam tu? Kita tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab para sahabat ni, bagi mereka datang perintah daripada Allah Ta'ala, ini perintah Allah Ta'ala. Datang perintah daripada Nabi SAW, ini perintah daripada Nabi SAW. Dia berbeza dengan kita. Okay, kita yang dah dididik dulu, kamu kena fikir sebelum buat sesuatu. Maka step pertama, wajib ke tak wajib, sunat ke tak sunat, haram ke tak haram. Kalau haram ni haram betul-betul haram je, haram makruh. Okay, so itu yang membezakan kita. Sebab tu kita kalau boleh didik anak kita, mulakan pengajian agama dia dengan benda-benda yang bersifat qabul, terima dulu. Okay, terima dulu. Sebab kita nak mereka ada penyerahan secara total pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini membesar dalam keluarga yang pakcik. Dia mengajar, dia ilmu
keluarga dia bawa dia pergi jumpa dengan ahli-ahli ilmu yang ada dekat kawasan Uyainah. Lalu membesarlah Syekh Abdul Rahman bin Nasir, dan antara benda yang membantu Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala adalah ketajaman akal dia. Kita ceritakan bagaimana sahabat-sahabat dia bila tengok dia ni lain, maksudnya terkehadapan berbanding dengan yang lain-lain, maka mereka minta dia buat kelas tambahan, buat tutor. Syekh dah mengajar, tapi kadang-kadang ada sebahagian orang dia kurang faham ataupun orang tak faham. Okey, maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akan ganti tempat Syekh dia. Okay. Lalu kalau kita tengok kitab-kitab yang menceritakan tentang muallif-muallif ini, kebanyakannya ataupun semuanya hanya menceritakan sisi baik muallif, sisi baik penulis-penulis kitab, sisi baik para ahli ilmu ini. Kenapa? Bukankah dia manusia? Manusia ni, mana ada manusia yang tak buat salah? Dan kita pernah tanya hari tu kan, ada tak seorang manusia je yang Nabi SAW kata tak ada salah langsung pada dia? Siapa dia? Siapa? Tak dapat lagi Ini satu-satunya manusia yang tak ada kesalahan. Nabi SAW kata ma min ibni Adam, tidak ada anak-anak Adam, tidak ada anak Adam melainkan illa wa akhta'a au hamma bil khata', melainkan anak Adam ni dia akan buat salah, ataupun paling kurang dia ada keinginan yang teramat sangat nak buat salah, tapi ada halangan. Okey, melainkan seorang lelaki sahaja. Siapa dia? Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah nabi yang Allah Taala pilih dia sebagai nabi ketika mana dia tak ada lagi, dalam perut mak dia pun tak ada lagi. Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih dia untuk jadi nabi dan rasul, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membesar, dan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam keadaan dia tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan pada ibu bapa dia, pada orang di sekeliling dia. Dia manusia yang tak ada salah. Okay. Ada orang kata, ada sebahagian orang pula menyebutkan bahawa Nabi Isa alaihi salam pun adalah orang yang tidak ada kesalahan. Pasal apa? Sebab hadis syafaat. Hadis syafaat, ketika mana manusia nak minta syafaat daripada para nabi ni, maka mereka mula dengan Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam tolak. Nabi Adam kata, aku buat benda Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang daripada pergi pada pokok ni, tapi Nabi Adam bukan setakat pergi kat pokok, makan lagi buah daripada pokok tersebut. Okay, kemudian Nabi Adam kata, pergilah minta pada Nabi Nuh AS, rasul pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Nabi Nuh AS pun bagi tahu dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Ketika mana bah atau banjir berlaku pada zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh minta Allah Taala selamatkan anak dia yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi Nuh kata dia malu nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi Nuh suruh pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagi tahu dia kesalahan-kesalahan yang dia buat. Lalu dia suruh pergi pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lagi bunuh orang. Orang mati, fa wakazahu Musa faqada alaih. Lalu Nabi Musa pun malu dan segan nak minta pada Allah Taala. Pergi kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tolak, tak nak bagi syafaat, tapi Nabi Isa tak bagi alasan. Okey, maka kerana itu sebahagian orang mengatakan bahawa Nabi Isa juga adalah manusia yang tidak melakukan kesalahan. Sebab kalau ada kesalahan, nescaya dia akan bagi tahu kesalahan dia pada hari tersebut. Okey, tapi dia tak cerita. Walau bagaimanapun, yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang tidak melakukan kesalahan adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Okey. Lalu kemudiannya bila kita tengok kenapa para ahli ilmu, tok-tok guru, bila dia nak ajar kita tentang ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan agama, mereka akan tekankan bab adab dulu, bab adab dan akhlak. Kerana apa? Kerana ilmu ni dia punya sifat dia adalah inna sanulqi alaika qawlan thaqila, benda yang berat. Okay. Kita bila sebut benda yang berat, katalah kita ni pergi gym, lagi berat benda kita boleh angkat, apa kita rasa? Apa kita rasa? Lagi berat, benda berat diberi pada kita, lalu kita mampu angkat dia, apa kita rasa? Hebat lah.
kalau setakat angkat 1 kilo, ada orang nak post ke dalam Facebook dia, saya angkat 1 kilo? Tak ada. 5 kilo ada nak post? Ada. Ya betul. 5 kilo tak ada orang nak post. Tapi kalau dia mampu angkat 50 kilo, sebab dia post 50 kilo dia angkat dekat gym. Sebab apa? Benda berat yang bukan semua orang mampu untuk angkat, tapi dia mampu untuk angkat. Lalu benda yang sama, ilmu ni ada benda yang berat pada dia. Walaupun berat, dia bukan berat secara fizikal, tetapi ada berat dia. Dan bila kita mampu untuk angkat benda berat ni, orang bagi pada kita ayat Al-Quran, kita mampu hafal. Orang bagi pada kita hadis, kita mampu hafal. Orang bagi pada kita hadis, kita mampu tahu macam mana nak membezakan hadis sahih dengan tak sahih. Orang bagi pada kita hadis ayat Al-Quran, kita mampu untuk bawa keluar hukum-hukum daripada tu. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Bukan setakat seronok, kita rasa hebat. Kita rasa hebat. So bila kita rasa hebat, lalu kehebatan yang ada tu, kadang-kadang ada orang dia post dalam Facebook bila dia mampu angkat berat tu, dia post sebab dia gembira, dia happy. Okey, tapi ada orang yang post dalam bentuk siapa boleh buat macam saya. Okey, so ada orang yang macam itu. So sama juga dalam ilmu. Okey, sebab tu ditekankan bab adab dulu. Sebab apa? Benda yang berat ni kadang-kadang bila sampai ke tahap kita mampu untuk mengangkat berat tu, dia akan membawa kepada sifat kita ada ghurur, tertipu dengan diri kita. Kita ada sifat ujub, kita bangga dengan diri kita. Okey, dan bangga dengan diri kita, gembira dengan ilmu Allah Taala bagi, itu tak ada masalah. Allah Ta'ala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Tuhan kamu ceritalah, kongsilah dengan orang. Okay, tapi bila ada ghurur, maka dia akan ada intiqas. Dia akan ada kita pandang rendah pada orang lain. Dia akan ada kita rasa orang tak sehebat kita. So sebab tu kena ada adab dulu. Kita kena ada preparation sebelum masuk dalam bahar, nak swimming, nak mandi dalam laut ilmu ni, maka perlukan kepada persiapan. Dan antara persiapannya adalah adab dan akhlak. Okay? Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang menulis biografi para ulama ni, okay, kalau kita tengok ada satu kitab, okay, dan tak ada kitab yang ditulis tentang sejarah para ulama zaman Uthmaniyah seperti kitab ni. Ada satu kitab nama dia Asy-Syaqa'iq An-Nu'maniyah. Okay, Asy-Syaqa'iq An-Nu'maniyah ni kitab-kitab yang ditulis pada zaman, sebab Syaqa'iq Nu'maniyah ni dia ditulis pada kurun mutaakhir, sebab zaman Uthmaniyah ni dah lewat ke belakang dah. Okay, lalu kita nak cari biografi para ulama Uthmaniyah ni susah. Okay, tapi ada kitab yang himpunkan nama-nama para ulama dekat dinasti Daulah Uthmaniyah. Okay, tapi kenapa kitab ni tak famous? Pasal apa dia tak famous? Okay, sedangkan manfaat dalam dia sangat banyak. Tapi kerana orang lain tulis biografi para ulama, semua cerita tentang ilmu dia, guru dia, dia belajar macam mana, hasil daripada pengajian dia, anak murid dia siapa, mu'alafat dia siapa, mu'alafat dia apa, hasil karya dia apa. Tapi Syaqa'iq Nu'maniyah ni dia menceritakan juga keaiban-keaiban para ulama ni. Dia cerita orang ni kaki mengumpat, orang ni kasar bahasa dia dengan orang. Lalu kita kata para ulama ni manusia, bukan malaikat. Okay, kalau kita nak kata tak ada salah langsung pada manusia ni, mustahil. Okay, hatta kalau para ulama mujtahid mutlak sekalipun, hatta para sahabat radhiyallahu ta'ala, hatta Nabi SAW pun Allah Ta'ala datangkan teguran kepada baginda dalam Al-Quran. So kita kata tak ada manusia yang tak ada salah. Tadi seorang je, Yahya bin Zakaria. Okay, yang lain semua manusia yang buat salah. Tapi adab kita, apa perlunya kita highlightkan zallat para ulama ni? Okay, apa perlunya kita rendah-rendahkan walaupun ada sisi yang yang tak nampak ataupun tak dizahirkan dalam sejarah, sisi keaiban para ulama ni, tapi apa perlu untuk kita zahirkan benda tu? Okay, sebab kalau contohlah, kalau ulama tu dia, kalau kita ni masih di zaman periwayatan hadis, ya kita tak ada masalah. Sebab periwayatan hadis kita nak tahu rawi tu dia ada adalah ke tak ada. Okay, agama dia baik ke tak baik, akhlak dia baik ke tak baik, ada. Tapi kita bukan pada zaman periwayatan hadis. Okay, dan ada para ulama pula dah talaqqathul ummah bil qabul. Ada ulama ni dah, para ulama dah ijma' dah, generasi demi generasi dah terima dah para ulama ni. Okay, tapi kemudiannya takkan ada orang nak bawa. Tengok adab macam contoh kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay, dia
semua orang tahu kritikan terhadap Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit. Okey, Abu Hanifah ni adalah seorang yang lemah hafalan dia. Okey, tapi Ibnu Hajar dia tulis dalam kitab dia Taqrib Tahzib tu. Okey, bila dia tulis tentang Imam Abu Hanifah, ada tak dia highlight kan? Padahal zaman Imam Abu Hanifah ni lah zaman, bahkan Imam Abu Hanifah ni orang ambil pun riwayat daripada dia. Orang ambil hukum, orang ambil agama daripada dia. Tapi tengok Ibnu Hajar dia tulis apa? Dia tulis faqihun masyhur. Okay, dia tak sebut Imam Hanifah ni hafalan dia tak boleh pakai ni, apa tak boleh ambil riwayat daripada dia. Walaupun semua para ulama hadis tahu benda seperti ini. Okay, macam contoh kita punya bacaan Hafs an Asim. Okay, Asim Ibnu Bahdalah Abu Najud. Asim juga adalah orang yang hafalan dia lemah. Okey, maksudnya dari segi periwayatan hadis orang tak ambil daripada Asim ni dia punya riwayat dia. Okey, tapi kita ambil bacaan kita Hafs Asim, qiraat Hafs an Asim ni kita ambil daripada Asim ni. Okey, maksudnya ummah dah terima orang yang nama dia Asim walaupun ada kekurangan pada dia. Lalu kenapa perlu kita untuk cerita tentang keaiban para ulama? Tengok macam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia kata apa? La tahsabanna ma yakhruju min fi akhika syarra wa anta tajid lahu fil khairi mahmala. Okay, kalau kamu dengar orang bercakap yang zahir dia nampak buruk, ataupun kamu tengok orang yang buat satu perbuatan yang zahir dia nampak buruk, tetapi ada kemungkinan benda tu benda positif. Okay, so kadang orang cakap pada kita dengan bahasa yang kasar ke apa ke, so kita pun kata kita geram lah, apa cakap bahasa kasar ni, okay, apa guna perkataan-perkataan tak elok ni. Okay, tetapi bila kita nak memahami apa yang dia kata, ada tak ruang untuk kita berfikiran positif terhadap kata-kata dia? Kalau ada ruang, maka Umar bin Khattab kata, cuba bawa kamu punya diri kamu untuk pandang pada sisi positif. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang para isteri kan. Kan lelaki ni Allah Taala kata memang akan jumpa keaiban-keaiban pada isteri dia. Tapi Allah Taala kata apa? Allah Taala kata dalam surah An-Nisa, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Okay, kamu akan jumpa benda yang takrahu, benda yang kamu tak suka pada isteri kamu. Tapi Allah Ta'ala tak suruh pandang dari sudut benda yang tak suka ataupun benda negatif ni. Tapi Allah Ta'ala suruh pandang fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Daripada benda yang kita pandang negatif ni, kemungkinan di sebalik dia ada khairan katsira, ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Okay, lalu kadang-kadang kita terbaca, kita melalui, Allah Ta'ala bagi kepada kita kelebihan yang tak ada pada orang lain, di mana ada keaiban-keaiban Muslim yang kita tahu. Okay, maka kalau orang biasa pun, Muslim biasa ni pun, Nabi SAW kata apa? Man satara mu'minan satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup keaiban, tutup kelemahan saudara dia Muslim, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia pada hari akhirat. Lalu apa perlunya untuk kita keluarkan keaiban? Sedangkan keluarkan keaiban sendiri pun Nabi SAW kata apa? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umat aku semua akan berada dalam kesejahteraan, keselamatan, keamanan, selagi mana mereka tidak menjaharkan keaiban mereka. Selagi mana mereka tak keluarkan keaiban mereka di khalayak ramai. Kita punya keaiban sendiri pun Allah Ta'ala suruh tutup. Bagaimana kita boleh buka keaiban-keaiban orang? Okay, sebab tu kita tengok para ulama bila kitab-kitab yang datang pada kita yang menceritakan tentang muallif, maka yang diceritakan hanya sisi-sisi kebaikan. Sebab apa? Kita tak ada keperluan untuk kita tahu sisi-sisi buruk yang ada pada para ahli ilmu ini. Okay. Lalu al-muallif rahimahullahu ta'ala, bila kita tahu bahawa dia ada ahliyah, dia ada kehebatan dalam bidang ilmu, terutamanya dalam bidang penafsiran Al-Quranul Karim, maka layaklah untuk kita baca kitab dia dan untuk kita ambil faedah daripada kitabnya.
Okey. Lalu muallif rahimahullahu taala apabila memulakan kitabnya, maka seperti kebiasaannya, apabila kita nak memulakan kitab atau nak memulakan bicara, maka yang akmal, yang sempurna, benda paling sempurna bila kita nak mulakan bicara atau nak mulakan kitab adalah kita mulakan dengan 4 perkara. Apa dia? Yang pertamanya basmalah. Okey, mulakan dengan basmalah. Okey, yang keduanya dengan hamdalah. Okey, basmalah, hamdalah. Yang ketiganya adalah dengan syahadah. Okey, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, syahadah, bahawa syahadah untuk Allah Subhanahu wa taala, syahadah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebagai al-ilah, al-ma'bud. Okay, dan syahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah as-salah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan by extension kepada para sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Okay, dan ini semua ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebab macam contoh bismillah. Okay, kita nak mulakan sesuatu dengan bismillah, maka walaupun ada riwayat di sana ayyu amalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' ataupun fahuwa ajdar. Okay, maksudnya setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan itu terputus keberkatannya. Okey, tetapi hadis ini, riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah, okey, yang dipertikaikan kesahihannya oleh para ahli ilmu. Okey, walau bagaimanapun kita dapati bahawa Nabi SAW apabila nak memulakan sesuatu, Nabi mulakan dengan samillah. Contoh bila nak makan, Nabi SAW sebut pada anak tiri Nabi SAW, Umar ibn Abi Salamah. Nabi kata pada dia, ya ghulam samillah, sebelum kamu makan bacalah bismillah. Dan bahkan lebih umum daripada itu, bila mana Nabi SAW menyebutkan ibda'u bima bada'allahu bih, mulakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengannya. So Allah Subhanahu wa taala mulakan Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Quran apa dia? Apa dia? Surah Al-Fatihah, ayat pertama apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, surah yang pertama, dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay, dan Nabi SAW pula menyebutkan mulakan dengan apa yang Allah taala mulakan dengannya. Sebab tu kita nak memulakan bicara kita ataupun penulisan kita tulis yang pendek ke yang panjang ke, surat ke, maka mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan kemudian alhamdulillah diambil daripada Nabi SAW apabila baginda memberikan khutbah, khutbah Jumaat, khutbah umum atau pengajian, maka Nabi SAW akan mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah ni ada asy-syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tak semestinya syahadah ni dengan perkataan syahadah, boleh pakai perkataan lain. Okey, yang penting ada penyaksian bahawa Allah Taala adalah Tuhan dan Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah dengan as-salah, dengan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan ini al-akmal, ini yang sempurna, 4 perkara. Okay, kalau kita nak baca 1 pun boleh, nak bawa 2 pun boleh, 3 pun boleh, tak nak buat pun boleh, tapi rugilah. Okay, kerana benda-benda ni semua adalah satu ibadah yang mudah untuk kita buat pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dan kemudiannya muallif rahimahullahu taala, seperti mana kebiasaan para muallif yang lain, penulis-penulis kitab yang lain, akan memulakan kitab dengan al-muqaddimah. Okay, dia akan mulakan dengan al-muqaddimah, di mana Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dia datangkan 2 muqaddimah.
Okay, dan ini kebiasaan. Cuma Syekh Sa'di ni dia pisahkan antara dua muqaddimah ni. Okay, kitab-kitab lain pun bentuk yang sama juga, cuma mereka tak pisahkan antara muqaddimah. Okay, muqaddimah yang pertama adalah muqaddimah tentang kitab ni. Okay, maksudnya kitab ni pasal apa, kitab ni kenapa dia ditulis, so apa kelebihan yang ada dalam kitab ni, dan apa yang muallif nak daripada orang yang membaca kitab ni. Biasa dia ditulis dalam muqaddimatul kitab. Masya-Allah, duduk lane pertama. Okey, so muqaddimatul kitab ini muqaddimah yang pertama. Kemudian ada muqaddimah yang kedua, adalah muqaddimah yang dinamakan sebagai muqaddimah tentang ilmu. Okay, macam contoh, kitab ni cerita tentang apa? Katalah kitab ni kitab sirah, as-sirah an-nabawiyah. Okay, maka muallif dalam tu dia akan ceritakan tentang sirah nabawiyah. Apa ta'rif sirah? Okay, macam mana nak belajar sirah? Dia punya imtidad dia punya sumber dia daripada mana sirah ni. Dan sumber ni pula, ada sumber yang boleh pakai, mana sumber yang tak boleh pakai. Semua dia akan ceritakan dalam muqaddimah dia. Okay, macam muqaddimah al-ilm pada kitab tafsir ini, maka bercerita tentang tafsir Al-Quran. Apa jenis tafsir yang ada, apa kelebihan belajar tafsir, apa kelebihan orang duduk dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Okay, maka itu adalah muqaddimah yang biasa diletakkan oleh muallif rahimahullahu taala. Okey. Dan sebelum kita masuk dalam muqaddimah, kita kena tahu bahawa muallif rahimahullahu taala Syekh Sa'di ni dia tulis dua muqaddimah. Okey, muqaddimah kitab dengan muqaddimah ilmu tu dia tulis dua kali. Pasal apa dia tulis dua kali? Kerana kitab dia dicetak dalam dua peringkat. Okay. Peringkat yang pertama adalah apabila dia selesai tafsir surah Al-Kahfi sampai surah An-Naml. Okay, surah Al-Kahfi sampai surah An-Naml. Lalu bila dia bercakap, anak-anak murid dia imla, tulis isi. So bila dah tulis tu nampak faedah besar. Tafsir surah Al-Kahfi sampai surah An-Naml. So nampak faedah besar daripada tafsir yang diajar oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Maka kerana tu anak-anak murid dia mencadangkan agar ia dicetak. Okey, ditulis semula, Syekh tengok balik, Syekh salin balik, tulis semula, dan kemudian ia dicetak. Okey, maka dihantarlah duf'ah pertama ini. Dihantarlah batch yang pertama ni, dihantar untuk diprint dekat mana? Dekat Mesir. Masa tu Arab Saudi dia tak ada minyak, masih belum dijumpai lagi. So dia tak ada kemampuan lagi untuk mencetak. Okay, lalu dihantar kepada kawasan yang dah ada perkembangan percetakan, iaitu di Mesir. Okay, dia hantar kepada seorang syekh, nama dia Muhibbuddin Al-Khatib. Okay, ataupun Muhyiddin Al-Khatib. Dia Muhibbuddin ataupun Muhyiddin Al-Khatib, di mana sampai sekarang kot rasanya ada dia punya kedai percetakan dia, dipanggil Al-Maktabatu As-Salafiyah. Kalau mungkin kita pergi dekat Al-Azhar, bukan Al-Azhar, kat Masjid Hussein, ialah dekat Al-Azhar, dia belakang tu ada banyak kedai-kedai jual kitab. Okay, dan antara salah satu dia adalah Al-Maktabatu As-Salafiyah. Semua kita tak tahulah Al-Maktabah Salafiyah yang ada dekat situ pada hari ini adalah maktabah yang sama dihantar untuk percetakan kitab ni. Okay. Cuma berlaku satu isu pula. Nak cetak kitab ni macam zaman sekarang lah, dia tak boleh cetak pakai air liur. Okay, nak cetak kena ada kewangan. Okay, so siapa yang nak support percetakan ni? Okay, nak hantar benda tu, nak hantar nuskah khatiyah tu, makhtutat, manuskrip tu nak hantar ke Mesir, dan kemudian nak cetak dengan satu jumlah yang boleh disebarkan pada orang. Okay, maka pergilah jumpa dengan gubernur di Uyainah pada waktu tu. Okay, maka gubernur ni bersetuju untuk sponsor. Sponsor. Dan itu antara kelebihan jika kita ada hubungan yang baik antara para ulama dengan para umara. Sebab para ulama ni dia punya pengkhususan dia adalah untuk ilmu.
Para umara ni pula khususan dia adalah untuk membangunkan negara, lalu hasil mahsul negara semua diuruskan oleh para umara. Sebab tu dalam apa jua keadaan, maka binalah hubungan yang baik. Dan itu antara hikmah kenapa Nabi SAW melarang kita daripada berperangai seperti Khawarij. Yang ada kesalahan je pada pemerintah, kita kena turunkan dia, kita kena gulingkan dia. So kerosakan yang datang daripada tu sangat banyak. Maka kerana tu, walaupun kita tak dapat nak iqna' pemerintah kita untuk sama berpendirian dengan kita ke, ataupun untuk jadi alim macam kita ke, tapi kita boleh ambil faedah ataupun manfaat daripada dia dari sudut cetaklah kitab saya ni. Dari sudut membenarkan kita untuk mengajar dekat dalam daerah kekuasaannya. Lalu itu batch yang pertama. Kemudian bila batch pertama ni dah dicetak, dan dengan mukadimah yang dah ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, lalu anak murid dia nampak kata takkanlah Al-Kahfi sampai An-Naml je, yang lain pun nak juga. Maka sambunglah pengajian Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala untuk menghabiskan tafsiran keseluruhan Al-Quran. Dia mengajar, anak murid dia imla, kemudian diberi kepada Syekh cek balik, tulis balik, betulkan mana yang perlu kepada pembetulan, mana yang perlu kepada penambahan, dan kemudiannya lengkap 30 juzuk. Walau bagaimanapun Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala meninggal dunia sebelum sempat ia dicetak. Namun Syekh sempat untuk buat mukadimah yang kedua. Dua mukadimah ni, namun ia digabungkan dalam cetakan-cetakan baru. Mukadimah ni semua ia telah digabungkan. Mukadimah yang batch yang pertama daripada Al-Kahfi sampai An-Naml, begitu juga dengan mukadimah yang kedua, iaitu mukadimah keseluruhan Al-Quran. Lalu kalau kita pergi pada kitab-kitab tafsir Sa'di yang dicetak, maka kebanyakannya akan menulis iktifa satu mukadimah je, iaitu mukadimah untuk keseluruhan Al-Quran. Mukadimah yang untuk cetakan pertama tu tak ramai yang letakkan dalam cetakan-cetakan kitab. Lalu muqaddimatul muallif rahimahullahu ta'ala, apa yang muallif sebutkan di dalam muqaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut tadi, bila kita nak mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan الفارق على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. Lalu muallif kata, alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas anzala ala abdi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas abdihi. Nak cerita pasal anzala, boleh ambil masa sikit? Tak nak ambil, nak tengok masa. Tak boleh panjang ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Lalu kata muallif, Allah Subhanahu wa taala, pertamanya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan muallif memilih untuk memuji Allah taala pasal apa? Pasal Allah taala menurunkan anzala ala abdihil furqan. Allah taala menurunkan Al-Quran yang muallif namakan ia sebagai Al-Furqan. Kenapa muallif pilih? Boleh kita nak kata alhamdulillahillazi akmala lana hazaddin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang menyempurnakan agama ni pada kita. Alhamdulillah yang at'amani haza. Alhamdulillah yang memberi makan kepadaku. Tapi muallif pilih anzala ala abdi. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan. Bila tengok dalam surah-surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang alhamdulillah, antara surah adalah surah Al-Kahfi. Sebab
surah pertama yang Syekh tafsirkan adalah Al-Kahfi. Maka surah Al-Kahfi dimulakan dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maka kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan tentang tahmid pada Allah Ta'ala kerana menurunkan Alkitab, maka muallif rahimahullah Ta'ala juga menyebutkan benda yang sama, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, Al-Furqan. Dan dari perkataan anzala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan diri dia sebagai Allah. Kerana di sebalik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada maksud iaitu Tuhan yang disembah. Perkataan al-ilah datang dengan maksud al-ma'luh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang disembah. Dan kemudiannya alhamdu, segala pujian adalah untuk Tuhan yang disembah. Macam mana Allah Ta'ala mulakan surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala kata segala pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dia ada satu dia ada dua benda yang kita kena nampak. Yang pertama adalah alhamdulillah, di sana adanya jalbul intibah, menarik perhatian orang. Dekat mana perhatiannya? Kerana manusia ni bila kita nak puji orang, ada tak kita puji orang saja-saja? Kita tengok orang jogging kat luar tu, lalu kita pun kata alangkah baiknya orang itu. Ataupun walaupun dia handsome pun kita kata alangkah handsomenya orang tu. Kita tak puji orang saja-saja. Kita puji orang mungkin dalam dua keadaan. Satu, bila mana ada kelebihan pada dia. Tengok muka dia handsome, badan dia sado, tegak ke. Dia Perdana Menteri, ada jawatan ke. So kita puji dia. Kerana benda yang zahir daripada dia. Ataupun dia tak ada benda yang unik pada diri dia, tapi dia ada jasa pada kita. Dia bantu kita, dia suka bantu orang lain. So bila nampak jasa dia, maka kita akan puji orang tu. Maksudnya pujian manusia ni pada seseorang atau sesuatu adalah dengan bersebab. Ada sebab baru puji. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, segala pujian untuk Allah. So menyebabkan orang tertanya-tanya, siapa dia Allah ni? Yang menyebabkan kita nak puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada situlah Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Dalam Al-Fatihah Allah Ta'ala kata alhamdulillahi rabbil alamin, yang menguruskan alam ini, yang menguruskan kamu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi ini Allah. Yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah. Tengok, daripada jalbul intibah, daripada Allah Ta'ala tarik perhatian, Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Nak menunjukkan bahawa inilah benda pertama yang kita kena sampaikan kepada orang-orang yang berakal, yang dah mukallaf. Maka step pertamanya adalah untuk kita perkenalkan siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab fitrah manusia ni fitrah yang dah tahu bahawa alam ni mesti ada siapa yang mengaturnya. Kita nak sakit, tak nak sakit, kita tak boleh tentukan. Kita nak lapar, nak kenyang, kita tak boleh nak tentukan. Siang dan malam, kenapa ada tempat 12 jam, ada tempat 23 jam. So tak ada orang boleh tentukan. Maka kita pun percaya bahawa di sana adanya satu kuasa yang mengaturkan benda ni. Cumanya kita tak kenal siapa kuasa tu. Budak-budak pun tak kenal siapa kuasa tu. Ada orang yang kata kuasa tu adalah matahari, lalu dia pun sembah matahari. Ada orang yang kata kuasa tu pokok, lalu pun dia suruh sembah pokok. Dia suruh doa dekat pokok. Contoh, ada orang kata sungai, lalu macam itulah manusia. Lalu Allah Ta'ala hantarkan para nabi dan rasul, dan Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab untuk satu tujuan. Wahai manusia, yang ada kuasa untuk ubah, yang ada kuasa untuk mengatur segala benda di atas alam ini adalah Allah. Lalu bila kamu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi anzal. Anzala maksudnya turun. Turun ni adalah satu proses.
Okay, bila kita kata turun, apa yang kita ada dalam gambaran kepala kita? Turun tu apa dia? Dari atas ke bawah. Okay, lalu bila mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala yang menurunkan, maksudnya benda ni berada di atas, okay, dan pergi ke bawah. Okay, maka kerana tu kita dapat satu maklumat, satu perkenalan. Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menceritakan dirinya berada di atas. Okay, so Allah Ta'ala bagi tahu, walaupun bukan akhir dengan secara nas Allah Ta'ala bagi tahu, tetapi kita dapat faham bila Allah Ta'ala cerita bahawa Allah Ta'ala menurunkan. Okay. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Furqan, Al-Quran ini kepada abdih, kepada hambanya. Itu tadi kita cerita Alhamdulillah dia ada dua kan. Bila tengok ni baru teringat. Okay, satu dia kata Alhamdulillah ni ada makna ataupun apa kita sebut tadi Alhamdulillah ni, bukan ada dia punya istilah dia, tak apalah, kita ambil yang kedua. Bila sebut Alhamdulillah tadi, saya nak sebut dua benda tadi. Okay, satu tak apa, Alhamdulillah ni ada segala bentuk pujian bagi Allah Ta'ala. Yang keduanya, bila Allah Ta'ala sebut Alhamdulillah, walaupun ia satu statement. Okay, Alhamdulillah ni kalau kita translate kan, maksud dia apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ia adalah statement, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tetapi statement ini dia mengandungi perintah. Okay, so macam contoh kalau kita kata saya lapar. Saya lapar, ia adalah satu statement yang tak perlukan apa-apa. Tapi bila kita kata saya bapa kamu, kenapa kita sebut benda tu? Sebab kita mengharapkan agar orang yang dengar ni dia layan kita sebagai seorang bapa. Saya guru kamu, statement. Tetapi di sebalik statement tu ada perintah. Okay, perintah, oleh kerana saya ibu kamu, saya bapa kamu, kamu kena taat pada saya. Okay, sama juga bila Allah Ta'ala kata segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang layak disembah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala nak kamu sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu dalam doa kita ada doa yang dinamakan doa ibadah. Sebab kita ni bila berdoa pada Allah Ta'ala, doa kita hanya doa masalah, doa meminta, ya Allah aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, nak tu. Tapi jarang manusia berdoa hanya semata-mata kerana nak doa puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, hatta dalam solat kita pun kita ada rukuk dan kita ada sujud. Okay, dalam sujud kita digalakkan untuk berdoa. Amma fi sujud fa'akthiru fihi du'a, ataupun fa'akthiru fihi minad du'a, kata Nabi SAW. Dalam sujud kamu maka banyakkanlah berdoa. Okay, tetapi dalam rukuk kamu fa'azzimu fihi rabb. Okay, dalam rukuk kamu puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi rukuk kita biasa sekejap, sujud kita lama, sebab kita rasa permintaan kita tu banyak. Okay, tapi bila nak sampai puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pendek je. Okay, sampaikan ada orang yang puji Allah Ta'ala dengan hu dan ha sahaja. Okay, so Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu di sebalik statement tu, pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sembahlah. Kita puji Allah Ta'ala kerana apa? Kerana Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Okay. Kemudian bila Allah Ta'ala kata anzala, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi SAW. Penurunan Al-Quranul Karim ada dua pandangan daripada para ahli ilmu. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Okay, maka perjalanan dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Jibril alaihi salam turun pada Nabi SAW directly. Okay, maksudnya dia tak stop mana-mana, dia tak pergi RNR mana-mana. Okay. Tetapi di sana adanya satu pandangan lain, yang mana pandangan ini adalah berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam Sunan An-Nasai.
Dalam surah An-Nasa'i, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan satu riwayat yang mana menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz melalui Jibril alaihi salam dan singgah dekat Baitul Izzah. Pada duf'atun wahidah. Sekali turun. Semua Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah melalui Jibril alaihi salam. Dan kemudiannya diturunkan sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Lalu ada dua pandangan. So kita nak ambil pandangan yang mana? So dalam kaedah kita, bila kita jumpa pandangan yang nampaknya macam berbeza, dia ada dua kaedah. Satu kaedah dipanggil al-jam'u, kita jamakkan, himpunkan dua pandangan ni, kita cari kat mana titik pertemuan dia. Satu lagi adalah dengan kita tarjih. Tarjih maksudnya satu pandangan betul, satu pandangan kurang tepat. Lalu kalau kita tengok, boleh tak kita himpunkan antara dua pandangan yang kata, satu kata turun daripada Lauh Mahfuz dan satu lagi turun daripada Allah Subhanahu wa taala direct pada Jibril dan terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada ahli ilmu, macam contoh, ada sebahagian ahli ilmu dia kata satu je pandangan. Macam contoh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam dia punya tafsir dia siap sebut ijma'. Ijma' menyebutkan bahawa Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz melalui Jibril alaihi salam singgah Baitul Izzah dan kemudiannya 23 tahun beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada ijma'. Walau bagaimanapun di sana ada beberapa pandangan yang kita rasa perlu untuk kita highlightkan. Pandangan ini dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah kitabatan, bertulis. Al-Quran diturunkan bertulis. Macam mana kita tahu Al-Quran diturunkan bertulis? Kerana Nabi SAW, Nabi ni Allah Ta'ala jadikan dia apa? Ummi. Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tetapi bila turun Al-Quran dan ada penulis-penulis wahyu Nabi SAW, tulis-tulis wahyu, lalu Nabi akan minta untuk cek. So macam mana seorang yang ummi boleh minta untuk cek orang yang pandai menulis? So bila Nabi tengok benda tu, Nabi ikrar pada benda ni, barulah sahabat disimpan balik. Nak menunjukkan bahawa rasmul mushaf, penulisan Al-Quran Al-Karim, penulisan dalam mushaf itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amrun tauqifi. Benda yang tak boleh masuk dalam kepala manusia, ataupun kita tak boleh nak buat perubahan pada penulisan huruf-huruf Al-Quran. Hatta Uthman ibn Affan bila dia sebut pada Zaid bin Thabit dan dua orang lagi, ada 3 orang yang dipertanggungjawabkan untuk tulis Al-Quran balik dalam resam Uthmani. Maka Uthman kata pada 2 orang lagi ni, izakhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit, kalaulah kamu ada khilaf antara kamu dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah dengan bahasa Zaid bin Thabit, bahasa Quraisy. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Maksudnya tengah cerita pasal penulisan ni, bukan pembacaan ni. Tengah cerita secara tentang penulisan, dan Uthman bin Affan kata tulis macam mana bahasa Quraisy. Sebab Nabi SAW ikrar penulisan Al-Quran dalam bahasa Quraisy. Orang-orang yang menulis wahyu Nabi SAW, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab. So mereka ni semuanya adalah Abdullah bin Rawaha. So mereka ni semua adalah Quraisy. Daripada Quraisy. So itu penurunan, satu bentuk penurunan, iaitu kitabatan. Dan satu lagi penurunan adalah penurunan takalluman, bacaan. So Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan bacaan. Macam mana kita tahu? Kerana tadi kitabatan, kerana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kitab ni maksud dia apa?
Kitab ni bukan benda yang suara. Kitab ni adalah benda yang bertulis daripada perkataan kataba. Maksudnya bila Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala turunkan satu benda yang dah bertulis. Maka sebab tu pandangan ini menyebutkan bahawa ada penurunan kitabatan. Dan kemudiannya dari satu segi lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ataupun Allah Ta'ala kata awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Cukuplah bagi manusia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Maksudnya ada pembacaan, dan bacaan ini melibatkan suara, melibatkan huruf, ejaan. Dan Allah Ta'ala kata, dan kalau sekiranya ada orang-orang musyrikin yang nak duduk berdekatan dengan kamu, nak bekerja jadi pekerja kamu, nak menyewa dekat rumah kamu, fa'ajirhu, bagilah sewaan pada dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia boleh dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So benda yang boleh didengar adalah benda yang takallum. Benda yang bertulis ni tak boleh nak dengar. Maka di sana bila ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang benda yang melibatkan suara, maka ada takallum. Sebab tu pandangan ni adalah satu pandangan yang kuat. Di mana Allah Ta'ala turunkan kitabatan dan takalluman. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita nak menghimpunkan antara dua pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala bagi direct pada Jibril dan terus pada Nabi SAW, dan pandangan yang mengatakan daripada Lauh Mahfuz melalui Jibril sampai kepada Baitul Izzah. Yang mana penurunan daripada Lauh Mahfuz singgah ke Baitul Izzah ini adalah penurunan kitabatan. Dia tak boleh takalluman. Sebab bila takalluman, Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz. Jibril kalau baca daripada Lauh Mahfuz, maka bacaan yang dibaca oleh Jibril tu dia dah jadi kalam siapa? Dia dah jadi kalam Jibril. Dia dah tak jadi kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalam Allah Ta'ala mesti Allah Ta'ala berbicara dengan Jibril, Jibril bawa pada Nabi, itu kalam Allah Ta'ala. Ada pun kalau ambil daripada kita baca daripada kitab, Alhamdulillahillazi anzala abdih, so itu kalam siapa? Itu kalam pembaca, si pembaca yang berkata-kata. Maka penurunan daripada Lauh Mahfuz, sebab ini ada hadis Nabi SAW dengan jalan yang sahih dalam Sunan An-Nasa'i. Maka penurunan ini dinamakan penurunan kitabatan, nak menulis mushaf. Ada pun yang turun direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nazala bihi ruhul amin, Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah Ta'ala yang menurunkan, bukan suruh ambil daripada Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala yang menurunkan. Ini adalah penurunan takalluman, benda yang bersifat bacaan. Sebab tu kita bila dengar bacaan, nak membuktikan bahawa yang kita dengar ini kalam Allah Ta'ala, bukan kalam Jibril, kita kena belajar tajwid, baca Al-Quran dengan tajwid. Pasal apa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala, kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Kerana ia adalah kalam Allah Ta'ala, maka kita kena sebut ta'adduban ma'allah, adab dengan Allah Ta'ala. Kita kena sebut seperti mana Allah Ta'ala yang bacakan kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril baca pada Nabi SAW, Nabi baca pada para sahabat. Begitulah kita ambil riwayat turun temurun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdih iaitu Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan Nabi sebagai abdun. Abdun ini adalah maqam yang paling tinggi semasa kita dekat dunia ni. Maqam seorang manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling tinggi adalah maqam al-ubudiyah. Bila Allah Ta'ala nak daripada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, so Allah Ta'ala nak kita semua berstatus hamba Allah Ta'ala. Di mana hamba Allah Ta'ala ni, hamba ni keadaan dia macam mana? Hamba ni dia tidak ada voice, dia tak ada suara dengan Tuhan dia. Apa Tuhan dia suruh, dia akan buat.
Okay, so Allah Ta'ala nak kita jadi macam itu. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. Kan, walau bagaimanapun bukan semua orang dia sampai ke tahap dia dah jadi hamba Allah Ta'ala. Okay, so Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdih. Okay, Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW, tapi Allah Ta'ala namakan Nabi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sendiri sebut, innama ana abdullahi wa rasuluh. Adapun aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so Nabi SAW dia dah tahqiq ubudiyah dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerana itu kita dituntut untuk ikut Nabi SAW. Sebab tak ada orang yang confirm dapat title Abdun ni melainkan Nabi SAW. Okay, sebab tu di sana ada tauhid yang kita beri pada Nabi SAW, iaitu tauhid Nabi SAW bil ittiba'. Untuk kita ikut, kita tak ikut siapa-siapa orang lain melainkan Nabi SAW. Melainkan kalau ada orang yang confirm dia kata saya dah sampai ke maqam ubudiyah, itu lain ceritalah. Okay, tapi setakat ni yang kita confirm adalah Nabi SAW. Okay, so kita break takat tu dulu lah. Ni bukan yang dengar je mengantuk, yang mengajar ni pun mengantuk juga. Okay, so kita tangguh takat ni dulu. Nanti kita akan sambung dengan makna Al-Furqan. Okay, kenapa muallif tak guna perkataan Al-Kitab, sedangkan dalam Al-Kahfi tu Allah Ta'ala kata Al-Kitab. Okay, so ada sebab kenapa muallif gunakan Al-Furqan, tidak menggunakan Al-Kitab. Sedangkan makna Al-Kitab itu lebih umum, lebih syamil, lebih luas maknanya daripada Al-Furqan. Okay, wallahu ta'ala a'lam. So kita break takat ni dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis. Oh, okay, sebelum tu ada soalan ni ya. Dia keliru kan Al-Quran turun dari kitab ni secara lafaz kan. Kenapa kalau macam tu, kenapa ada perbezaan bacaan untuk Al-Quran ni? Dia bukan satu. Okey, kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa Al-Quran ini dari segi bacaannya diturunkan ala sab'ati ahruf, dalam 7 bentuk. Okey, cuma 7 bentuk ni kita tak tahu bentuknya macam mana. Okey, tapi salah satu daripada benda yang terkandung dalam 7 bentuk ini adalah lahjah-lahjah Arabiah. Semua lahjah, dialek bangsa Arab pada waktu tu ada dalam penurunan Al-Quran. Okey, macam contoh bila kita dengar imalah. Okay, walaupun orang Saudi tak baca imalah, tapi ada orang Arab, ada suku kaum Arab yang baca dengan imalah, wadduhi, wadduha. Okay, so Nabi SAW bagi tahu pada kita dari segi bacaannya Al-Quran turun pada Nabi SAW dalam 7 bentuk. Okay, tapi sahabat yang dengar, ada time sahabat ni dengar dalam satu bentuk, ada time sahabat ni dengar dalam bentuk yang lain. Sebab tu jadi kisah macam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia pernah solat belakang Hisham bin Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi lain. Lalu bila dia solat belakang Hisham ni, habis Hisham ni solat je, dia masa solat tu Umar dengar dia baca surah yang Umar dah hafal surah tu, tapi bacaan dia lain. So Umar kata, dia ni reka Quran ni. Okay, so habis solat je Umar, dia tarik orang tu punya leher ni baju, tarik bawa datang jumpa Nabi SAW. Bawa datang jumpa Nabi. Umar kata, wahai Rasulullah, aku hafal surah ni dan aku baca macam ni seperti mana yang kau ajar, tapi dia ni baca dengan cara yang lain. Lalu Nabi minta dengarkan, dua-dua dengarkan bacaan. So Nabi iqrar bacaan Umar dan Nabi iqrar bacaan Hisham bin Hakim bin Hizam. So nak menunjukkan bahawa dua-dua ini adalah bacaan yang diturunkan pada Nabi SAW. Cuma Umar dia ada pada satu bentuk,
Hisham ni ada pada satu bentuk yang lain. Okey, cuma sampai ke hari ini tidak ada satu kepastian apakah yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf. So banyak kajian-kajian dah buat, banyak penulisan-penulisan yang cuba untuk menerangkan makna sab'atu ahruf, tapi takat ni tak ada satu kajian yang kita kata yushbi' yang memberi kekenyangan. Macam itulah, dia tetap akan ada persoalan. Tapi dari segi penurunan bacaannya, dia turun dalam 7 bentuk. Okey, yang merangkumi dialek ataupun bangsa kabilah-kabilah Arab yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wallahu a'lam. Okey, so kita tamatkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.